Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 20 April, saya Rakib Lokman. Tajuk utama pagi ini. Kementerian Kesihatan kaji keberkesanan dan keselamatan Remdesivir bagi rawat sakit COVID-19. Persenda agama, jurujual dan penuntut kolej ditahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis menahan jurujual jam dan pelajar kolej masing-masing berusia 20 tahun di Ipoh, Perak kerana disyaki terlibat dalam kes mempersendakan agama. Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner A. Asmadi Abdul Aziz ketika dihubungi mengesahkan penahanan suspek lelaki di Taman Keledang, Menggelembu. Manakala rakan wanita suspek pula ditahan di Taman Sulibin, Riau. Suspek lelaki itu mengaku melakukan perbuatan solat dalam video berdurasi 30 saat disambil diperhatikan rakannya yang ketawa melihat aksi itu. Rakan suspek mengaku merakam perbuatan itu menggunakan telefonnya dengan niat untuk bergurau di sebuah inap desa di Taman Lapangan Terbang sebelum memuat naik di Instagram. Rakaman dilakukan pada 28 Oktober tahun lalu jam 1.27 pagi. Siasatan awal polis mendapati wanita itu telah memadamkan video yang dimuat naik di laman Instagramnya setelah tular. Kementerian Kesihatan akan memulakan kajian klinikal bagi menguji keberkesanan dan keselamatan ubat Remdesivir untuk merawat pesakit COVID-19. 9 hospital awam terlibat dalam kaji selidik solidariti oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO itu. Penglibatan berkenaan adalah usaha antarabangsa bagi menguji beberapa ubat dalam merawat COVID-19. Ia bagi mengumpul data dan melihat keberkesanan 4 regimen rawatan menggunakan kombinasi Remdesivir, Clopidogrel atau Ritonavir, interferon beta, kloroquine dan hydroxychloroquine. Jawatan Kuasa Etika dan Penyidikan Perubatan Medical Research and Ethics Committee telah bersidang dan bekerjasama rapat dengan Badan Regulatory Farmasi Negara iaitu NPRA Kementerian Kesihatan yang bertindak sebagai badan regulatory yang bertanggungjawab meluluskan penggunaan ubat tersebut dalam kajian klinikal ini. Penilaian telah dibuat berdasarkan 3 aspek utama iaitu merangkumi aspek keselamatan, kualiti dan keberkesanan awal ubat tersebut berdasarkan pada data-data yang telah dikemukakan. Ini memaklumkan bahawa terdapat 95 kes. Mengulas mengenai kehadiran 8 pakar perunding perubatan dari China, Datuk Dr. Nur Hisham berkata kumpulan pakar berkenaan tidak akan merawat pesakit COVID-19 di negara ini. Sebaliknya, KKM akan mempelajari pengalaman dan penyelidikan daripada negara tembok besar itu menangani pandemik virus berkenaan. Kita dapat berbincang ataupun dari segi rawatan dan juga penyidikan. Dan bukan saja benda perkara yang positif, walaupun mungkin ada perkara-perkara mereka laksanakan tak berjaya. Jadi kita juga nak belajar perkara-perkara mereka yang tak berjaya supaya kita tak mengulangi perkara yang telah mereka laksanakan tetapi tak ada impak contohnya. Jadi dalam perbincangan ini banyak isu yang kita boleh bangkitkan dari segi isu perawatan pesakit, contohnya di ward dan juga di ICU, dan juga isu penyidikan dan pengesanan penggunaan teknik-teknik ataupun kaedah-kaedah yang tertentu sama ada antigen, antibody dan sebagainya. Itu kita boleh bincang. Kemarin, 8 pakar dari Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan Cina, Cawangan Guangdong, tiba di Malaysia dalam usaha meningkatkan lagi usaha pengesanan virus, rawatan dan kesihatan awam berkaitan COVID-19 di negara ini. Dalam pada itu, KKM akan membantu Jabatan Penjara memantau tahap kesihatan pesalah PKP yang menjalani hukuman di Pusat Tahanan Sementara. Di setiap penjara memang sedia ada, kita dah ada doktor-doktor di situ. Dan Kementerian Kesihatan juga akan membantu pihak penjara untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan. Jadi memang Kementerian Kesihatan akan berpadu tenaga dengan MKN
untuk memastikan kesihatan mereka yang di penjara tu ataupun yang dimasukkan di penjara tu dipelihara ataupun dimantapkan dari satu masa ke masa. Sebanyak 11 pusat tahanan sementara bagi menempatkan pesalah PKP akan mula beroperasi Khamis ini. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu bagi memberi keterangan susulan laporan polis yang dibuat terhadapnya. Keterangan itu susulan gambar kunjungannya ke kediaman Adun Kijal yang juga bekas Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Said yang tular di media sosial dan mengundang kecaman kerana tidak mengamalkan penjarakan sosial ditetapkan. Ketua Polis Terengganu Datuk Rosli Cik ketika dihubungi mengesahkan kehadiran Datuk Seri Ahmad Samsuri. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Gambar kedua-dua pemimpin terbabit tular di media sosial kerana didakwa melanggar Perintah Kawalan Pergerakan. Menerusi gambar yang tular itu, mereka dilihat bergambar dengan sekumpulan lelaki dipercayai sukarelawan yang bertugas untuk agihan bantuan kepada rakyat. 70% kenderaan yang melalui sekatan jalan raya di sekitar Lembah Kelang sewaktu tempoh PKP mempunyai kebenaran khas dan berkhidmat untuk perkhidmatan penting negara. Selebihnya, pengguna jalan raya memberi alasan membeli barang namun mereka masih mematuhi PKP dengan menaiki kenderaan berseorangan. Kesesakan di lokasi sekatan jalan raya bertambah buruk apabila kenderaan persendirian yang keluar untuk membeli keperluan peribadi serta kenderaan perdagangan melalui laluan sama pada waktu puncak. JSPT, Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik, mengambil peluang bukan merayu tetapi meminta kerjasama daripada semua rakyat yang menggunakan kenderaan-kenderaan di atas jalan raya supaya memberi kerjasama dalam mengelakkan kesakan yang menyusahkan kita semua. Bermakna di sini saya nasihatkan supaya kenderaan-kenderaan ini mengutamakan keperluan-keperluan kenderaan-kenderaan yang pergi ke tempat kerja dulu. Dari jam 7 hingga 9, 2 jam contohnya, berilah laluan. PDRM juga dalam rangka cadangan untuk menetapkan waktu khas untuk kenderaan berat dan perdagangan masuk ke pusat bandar selepas jam 9.30 pagi atau sebelah malam. Antara lokasi sekatan yang sering mengalami kesesakan sekitar Lembah Kelang adalah Jalan Ceras berhadapan Ceras Eco Mall, laluan berhadapan IOI Mall Puchong, Jalan Lingkaran Tengah 2 dari Kepong menuju ke Bulatan Batu Caves, Lebuh Kuala Lumpur Seremban ke pusat bandar dan laluan Sungai Ramal ke Putrajaya. Majlis Keselamatan Negara MKN akan menetapkan waktu yang sesuai bagi penghantaran makanan sepanjang Ramadan ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata mesyuarat memutuskan MKN perlu mengkaji dan menetapkan waktu yang sesuai. Mesyuarat memutuskan supaya MKN menyediakan SOP sewaktu bulan puasa tadi dari segi penghantaran dan sebagainya. Ya, kita tahu mungkin sampai sahur ni pun mungkin ada order ni. Jadi walaupun kita tidak memutuskan pagi hari ini dalam mesyuarat hari ini, kita minta supaya MKM dalam masa 2-3 hari ini mereka perlu mengeluarkan SOP untuk bulan puasa nanti. Termasuklah soal penghantaran dan sebagainya. Penetapan itu juga termasuk prosedur operasi standard SOP untuk penghantaran makanan termasuk jarak kawasan penghantaran dan sebagainya. Ia termasuk mengambil kira penghantaran makanan untuk waktu sahur. Kerajaan Negeri Melaka menetapkan semua perniagaan pasar dan bazar Ramadan di negeri itu tahun ini dilakukan secara dalam talian. Ketua Menteri Datuk Sulaiman Mat Ali berkata langkah terbabit sebagai usaha membantu peniaga meneruskan perniagaan khususnya ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ketika ini. Semua peniaga dan penjaja kecil yang berminat untuk menjalankan perniagaan online pada Ramadan ini perlu mendaftar terlebih dahulu dengan pihak berkuasa tempatan PBT sebelum lesen dikeluarkan. Pada semua peniaga yang berniaga ini,
penjaja kecil maupun berniaga penjaja kecil ini hendaklah berdaftar dan diasingkan di bawah PBT seperti mana keperluan mereka ini perlulah untuk berniaga ini perlulah mereka patuhi. Seperti mereka mesti melalui kursus pengendalian makanan, itu begitu juga dengan injection yang perlu mereka lalui, harus mereka lalui. Sebab kita ni berniaga soal makanan. Beliau terdahulu merasmikan ambulans yang disumbangkan Lion Club of Tanjung Bidara di Bukit Peringgit. Semua peniaga dan penjaja kecil mestilah melantik 2 penghantar makanan yang perlu berdaftar dengan PBT bagi tujuan kebenaran penghantaran makanan kepada pembeli. Peniaga boleh memuat turun aplikasi e-Bazar at Melaka bagi tujuan pendaftaran dan mendapatkan maklumat lanjut mengenai syarat pendaftaran. Kerajaan memperuntukkan RM21 juta bagi membantu sekolah pondok dan tahfiz yang terjejas akibat COVID-19. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Mazuk Syari berkata peruntukan itu diambil daripada Belanjawan 2020 yang sudah diluluskan untuk pembangunan fizikal sebanyak RM100 juta. Semua sekolah pondok dan tahfiz di seluruh negara akan dibantu dengan jumlah nilai bantuan yang berbeza-beza bergantung kepada jumlah murid dan guru. Sumbangan kepada sekolah yang terjejas itu di bawah program Musaadah kerana kerajaan menitik beratkan pendidikan pondok yang berdaftar dengan JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri. Bantuan ini adalah merupakan bantuan dana untuk lebih kepada yang terjejas akibat daripada COVID-19 ini. Dan ini kita namakan dalam program besar di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang adalah Musaadah untuk COVID-19 ini. Dan pada hari ini kita sampaikan bantuan sebanyak 10,000 untuk madrasah, 2,000 untuk mudir dan timbalan mudir dan juga 9,400 untuk tenaga-tenaga pengajar yang ada di pondok Pasir Tumbuh ini. Dan kita amat menitik beratkan soal pendidikan pondok yang semenjak zaman berzaman telah pun menyumbang kepada pembangunan pendidikan Islam negara. Beliau terdahulu menyampaikan sumbangan kepada Pondok Pasir Tumbuh di Kota Baru, Kelantan bernilai RM23,400. Proses pengagihan bantuan itu akan diberi secara berperingkat menerusi majlis serahan atau pembayaran tunai ke akaun masing-masing. Ini pula inisiatif berterusan yang ditawarkan pihak universiti kepada penuntutnya. Akses internet tanpa had dan bantuan makanan menggunakan e-kupon. Universiti Teknologi Petronas UTP antara yang peka dalam memastikan kebajikan 1,400 penuntutnya yang masih berada di kampus terus terjaga. Selain keperluan asas, pihak universiti turut memberi jaminan keselamatan sepanjang tempoh PKP. Rata-rata penuntut UTP memberikan reaksi positif terhadap bantuan dan kemudahan yang diberikan. Kebanyakan mereka juga mengakui tiada alasan untuk tidak mematuhi PKP walaupun ada keinginan untuk pulang bersama keluarga. Dari segi pemberian keperluan makanan, pelajar dibukakan dengan e-kupon yang dapat digunakan di semua kafe yang beroperasi di UTP. Dengan menggunakan e-kupon, pelajar dapat membuat pilihan terhadap mana-mana variasi makanan yang dikehendaki. Pada masa yang sama juga dapat mengelakkan pembaziran daripada berlaku. UTP juga menyediakan perkhidmatan kesihatan selain kaunseling secara dalam talian untuk membantu penuntutnya yang mempunyai sebarang masalah emosi. Kami di UTP menitik beratkan kesejahteraan pelajar dengan menyediakan keperluan asas yang lengkap, merangkumi penyediaan makanan yang sihat dan pelbagai, kemudahan asas seperti laundry, kedai sebanika dan klinik 24 jam. Di samping itu, kami menitik beratkan keperluan mental dan rohani para pelajar dengan menyediakan perkhidmatan kaunseling dan perbincangan secara atas talian. Polis menahan 14 lelaki warga negara China berusia 20 hingga 30 tahun dipercayai kumpulan sindiket pelaburan antarabangsa jual beli mata wang digital Bitcoin di Iskandar Puteri, Johor. Sindiket itu berselindung di sebalik rumah banglo di kawasan perumahan berpagar di Horizon Hill sebagai markas operasi bagi mengelakkan daripada dikesat. Sindiket ini akan mempromosikan pakej pelaburan dengan mangsa melalui aplikasi WeChat ataupun QQ, di mana beberapa ahli sindiket akan menyamar sebagai mentor pelaburan dan ahli pelaburan dengan memberi testimoni palsu untuk meyakinkan mangsa sehingga mangsa melabur. Turut dirampas 33 unit telefon bimbit, 9 unit komputer, 1 mesin pencetak, 2 unit modem dan 2 pendrive.
Polis telah melakukan risikan selama 2 bulan sebelum serbuah dilakukan. Siasatan awal mendapati mangsa terpedaya dengan testimoni palsu sehingga mereka melabur dan mengalami kerugian. Siasatan lanjut juga turut mendapati ada di kalangan 14 yang ditahan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan kejohanan My Stay at Home Challenge yang akan memasuki siri kedua nampaknya semakin hangat diperkatakan peminat sukan elektronik tempatan. Mana tidaknya permainan Mobile Legends dan PUBG peringkat negeri akan kembali menemui peminatnya pada 22 dan 23 April ini. Sementara 3 permainan baru akan dipertandingkan secara terbuka di peringkat kebangsaan akan bermula dari 21 hingga 23 April dan 25 hingga 28 April ini. 3 permainan baru yang akan dipertandingkan di peringkat kebangsaan kali ini adalah CSGO, Dota 2 dan FIFA Pro Club. CSGO dan Dota 2 dijadual bermula pada 21 hingga 23 April ini, sementara FIFA Pro Club akan berlangsung pada 25 hingga 28 April nanti, namun ia akan hanya dimainkan sehingga jam 4 petang bagi menghormati bulan Ramadan. Bagi peminat permainan Mobile Legends dan PUBG pula, 2 permainan itu akan dipertandingkan di peringkat negeri pada 22 dan 23 April ini di 13 buah negeri dan 2 wilayah persekutuan. Apa yang menarik, jumlah penyertaan pasukan pada siri kedua ini dipertingkatkan kepada 64 pasukan kepada 128 pasukan dengan sasaran 1,152 pemain. Johan dan Naik Johan di peringkat negeri akan mewakili negeri masing-masing ke peringkat kebangsaan pada 27 dan 28 April ini. Kejohanan My Stay at Home Challenge siri kedua ini dianjurkan susulan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 3 dilanjutkan sehingga 28 April ini. Masih mengekalkan syarat utama untuk peserta berada di rumah masing-masing walaupun kategori yang dipertandingkan adalah secara berkumpulan. Kejohanan ini juga antara inisiatif Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Persatuan Sukan Elektronik Malaysia ESM untuk memastikan penggemar e-sports khususnya belia di negara ini terus kekal duduk di rumah sepanjang PKP di samping misi masa lapang dengan bermain e-sports melalui promosi gaya hidup sihat. Dalam pada itu, identiti pemain bola sepak kebangsaan yang akan bergandengan dengan pemenang Malaysia National E-Challenge Wan Muhammad Hakim Wan Arizan akhirnya didedahkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Badan Induk Bola Sepak Kebangsaan itu mengumumkan pemain lincah Harimau Malaya Safawi Rashid akan bersama Wan Muhammad Hakim sebagai wakil negara pada kejohanan FIFA E-Nations Stay and Play Cup yang bermula esok. FAM mengumumkan Safawi Rashid dan Muhammad Hakim akan bergandengan pada kejohanan FIFA E-Nations Stay and Play Cup dalam satu kenyataan yang dikeluarkan semalam. Kejohanan sukan elektronik bertaraf antarabangsa itu dijadual bermula esok sehingga 25 April ini dengan Safawi dan Wan Muhammad Hakim diundi dalam kumpulan A bersama wakil Jepun dan Taiwan. Sementara kumpulan B akan dibarisi wakil dari Singapura, Australia dan New Zealand. Sebagai rekod, Wan Muhammad Hakim dipilih untuk bergandengan bersama Safawi selepas muncul juara Malaysia National E-Challenge pada 17 April lalu. Kejohanan berkenaan dianjurkan oleh FAM dengan kerjasama Persatuan E-Sports Kuala Lumpur ESKL dan GamesBond. Buletin pagi berakhir di sini. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin disuarakan di sepanjang tempoh PKP dan penularan wabak COVID-19 ini, email kami ke news@tv3.com.my. Saya Merakim Lokman, salam hormat dan Assalamualaikum.